الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال وجل عن الأشباه والأشكال أذل من اعتز بغيره غاية الإذلال وتفضل على المطيعين بلذيذ الإقبال بيده ملكوت السماوات والأرض ومفاتيح الأقفال لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو الخالق الفعال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وزينه بأشرف الخصال وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أيها المؤمنون, wahai hamba-hamba Allah sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan dan turut apa yang Ia suruh dan kita tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dengan kita amal dengan ikhlas dan penuh yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sidang Jumat dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala firman, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Artinya, afahasibtum, adakah kamu sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu adalah sia-sia saja dan sesungguhnya kamu tak akan kembali kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang benar. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Karim, Tuhan arasy yang maha mulia. Juga Allah SWT firman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, hendaklah kamu takut dan ingatlah kepada suatu hari yang kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan dibalaskan kepada kamu apa yang kamu buat di atas dunia ini. Wa hum la yuzlamun, dalam hal keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun daripada hambanya yang akan dihitung di hadapannya. Dua keratan ayat ini memberitahu kepada kita bahwasanya dunia ini adalah tempat cubaan, tempat Allah Subhanahu wa taala nak cuba kita, adakah kita benar-benar seorang hamba yang kenanya ataupun seorang hamba yang kenanya tapi tidak turutnya, ataupun kita ni hanya semata hidup untuk dunia semata-mata, lupa akhirat, tidak padu langsung. Dengan itu Allah SWT beritahu kepada kita bahawasanya Ia cipta kita bukanlah sia-sia main-main saja dak, bahkan ada tujuan. Dan Allah SWT juga
beritahu kepada kita, ingatlah bahawasanya kita satu hari akan kembali kepada dia semula. Asal daripada tanah, kelik ke tanah semula. Kelik kepada apa yang Allah SWT telah janji, bahawasanya kita adalah akan dihitung atas apa amalan kita yang kita buat di atas dunia ini. Sebab itu Allah SWT firman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apabila diletakkan kitab, surat catatan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat raqib dan atid tulis, maka di hari itu kita tengok Allah Subhanahu wa taala beri gambar kepada kita orang yang mujrimin, orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat belas. Kerana mereka mengatakan, ya wailatana, geno ni kami ni, kenapa ni lagu ni geno surat ni tak ada tinggal sikit habuk daripada perkara kami buat di dunia dulu ni. Dia baru duk sesal di hari ni, di hari-hari ngitung saat ni nya. Saghiratan wala kabiratan, kecil dan besar pun semuanya ada di sini, illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran, didapati mereka itu temung semua yang mana mereka buat saat ini duk depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah SWT tidak menzalimi seorang pun daripada hamba dia. Dengan itu sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, rebut dunia ni pakat saya kepada dunia, maka lupa kepada akhirat, sehingga gapo menjadikan dunia ini la'ibun walahu, tempat permainan mereka, dan tempat sukaria mereka, dan tempat kecantikan hiasan mereka, dan tempat bertakabur sesama mereka, dan tempat suka hidup dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dan dengan harta kaya, yang mana orang panggil kata lupa segala-gala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia daripada nikmat yang kekal abadi pada hari akhirat esok. Kalaulah begitunya dunia, yang mana orang saat ini pakat cinta dan pakat turut, sehingga kasih kepada dunia saat ini, saya kepada dunia saat ini, siapa kau nak milik dunia saat ini, dia sampai lupa kepada gapo, kepada insaniah dia, kepada kemanusiaan dia, sebagai nak hidup dalam masyarakat yang sama dengan manusia yang lain. Lupa kepada akhlaknya, lupa kepada agamanya, dan lupa kepada segala sifat-sifat yang baik dan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, kerana semata-mata nak kepada dunia, tak ingat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janji, bahawasanya dunia ini hanya sementara sahaja, seperti ayat yang kita baca tadi. Dengan sebab itulah sidang Jumaat rahmati Allah sekalian, apa benda yang sedang berlaku dalam dunia ini, sebab ni satu ya, sebab saya kepada dunia, sebab nak rebut hidup dunia, sampai ke timur perseteruan sesama saudara, adik-beradik sama adik-beradik, manusia sama manusia, dan seagama sama seagama, kerana nak hidup bahagia di dunia ini saja. Ini orang panggil kata satu perkara yang mana kita kena ambil perhatian dalam hal keadaan kita duduk di dunia ini sementara nak mati ni. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berarti kata usaha kita atas dunia akan hancur. Apabila kita tahu kata kita ni usaha kita akan hancur, dengan sebab rebuk saat ni, dan dengan sebab kita tu apa orang panggil usaha nak tinggi daripada orang lain, dan usaha nak milik lebih daripada orang lain, siapakah kita tu menumpahkan darah, menumpahkan darah, jadi huru-hara dan jadi perkelahian yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letak fitrahnya ialah perkelahian di antara al-haq wal batil, balah di antara benar dan batil, benar dan tak benar,
al-haq wal batil. Hak tu hak cerak. Hak dak jadi masalah kita je ialah sesama kita tu dak jadi dengan sebab dunia ni je. Nah, dalam dunia kita yang hidup sekarang ni orang panggil kata satu bala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cuba kita, yang mana kita saat ini melahirkan kehidupan jahiliyah yang dulu. Siapakah kita tu pecah sebab dunia. Padahal kita nak mati cerak nah. Dan kita nak mati cerak nah. Siapakah berpecah dengan sebab parti, berpecah dengan sebab mazhab, berpecah dengan sebab bakar, berpecah dengan sebab puak. Semua saat ini yang membawa kepada tumpah darah sesama Muslim. Maka apabila sesama Muslim jadi begini, siapa yang jadi gagah? Ialah seteru Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya nak ayat di sininya, Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada kita ialah inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhan kamu adalah kamu sembah. Hak tu nak kita. Nah, suruh kita tu bersatu padu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu bercerai-berai, dan kamu sebutlah nikmat Allah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia untuk kamu. Nah, ketika kamu dulu duk pecah belah, Allah Subhanahu Wa Taala mari satu hati kamu, dan kamu jadi duk di bawah buak yang mana bersaudara di bawah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ialah nikmat al-Islam. Nikmat al-Islam. Maka dalam Al-Quran ada sebut tentang Bani Israel. Bani Israel saat ini Allah Subhanahu Wa Taala balah mereka kerana mereka saat ini cinta kepada dunia, nak kepada dunia doa, siapa mereka tu balah dengan nabi mereka tu siapa ke bunuh nabi mereka tu siapa deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana nabi pun pastilah mereka saat ini tu kena deraka. Dengan mereka duduk dengan keadaan lagu tu, Allah Subhanahu Wa Taala balah mereka dengan at-taih wad-daya' 40 sanah. Mana tersesat, duduk dalam keadaan sesak dan susah 40 tahun. Allah SWT balah kepada mereka dengan sebab apa? Yang Allah SWT sebut sebab sini ialah mereka tu menukarkan kitab mereka, Taurat mereka dengan kata-kata mereka sendiri, dan juga mereka itu tidak terima suruhan Allah dan suruhan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Ialah mana-mana Nabi pun turun, mereka tidak turut. Tidak turut. Kalau cerita dengan Nabi Musa panjang sekali, ialah Nabi kuat Bani Israel saat ini. Maka kalaulah Bani Israel itu telah sesat 400 tahun sebagai Allah Subhanahu Wa Taala nak ajarnya, sebenarnya kuat kita ni sesat lama benar. Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala cuba umat Islam duduk dalam taih. Orang panggil kata duduk dalam tak tahu bucu nak pergi suk mana hidup kita, nak mula mana, nak pergi mana tu. Lama benar umat Islam duduk dalam keadaan lagu ni. Siapa ke gapo, siapa ke saudara mati situ sini, tak ada siapa boleh beri pertolongan. Berlaku bunuh di mana, di merata tempat, tak ada saudara Muslim yang boleh beri pertolongan secara dengan orang panggil kata pertolongan seperti mana masa sahabat dulu dan masa khilafah dahulu. Sini nak ayat kata gapo? Cinta pada dunia. Nak kepada dunia doa saat ni, siapakah kalau kita tengok keadaan sekarang lah ni. Nak ayat kata sekarang lah ni, umat Islam kita, terutamanya negara-negara yang terkenal dengan Islam, presiden-presiden yang beragama Islam, duk pegang negara, kita tahu negara Arab, maka mereka sekarang lah ni tu berpecah. Duk dalam kesesatan sesama mereka, kerana duk balas sama sendiri, berubuk setara, semuanya saat ini membawa kepada mereka hanya padu kepada mereka sendiri, dunia mereka, kemewahan mereka, kesedapan mereka.
nak hiasi hidup mereka saat ni, nak wi jangok lagu mana, nak wi comel lagu mana, nak wi hidai penuh dengan makanan lagu mana, nak boleh naik kereta sedap lagu mana. Sekadar tu je sekadar hidup sekarang lah ni. Sehingga agama sendiri pun dia membuat jadi satu perniagaan. Ini yang paling sedih sekali. Orang terduduk dalam kesesatan dunia. Lepas tu, apa yang berlaku di Gaza hari ini? Siapa daripada saudara negara Arab boleh tolong dengan senjata, boleh tolong dengan harta, boleh disekat Israel jangan serang? Tak ada seorang pun. Walaupun satu negara boleh buat, peribadi pun nak buat tak boleh. Diboikotkan, dibelakkan, tak boleh buat. Maka semua ini membawa kepada apa? Saya kepada dunia. Saya kepada dunia saat ini, orang panggil kata saya kepada al-hayah, hidup. Lepas tu takut kepada mati. Orang panggil kata betul dengan hadis Nabi royak cerak-cerak. Apa ni? Apabila sahabat tanya kata, adakah kami di waktu itu sikit ya Rasulullah? Nabi kata, tak buatmu banyak, tapi banyak kamu seperti buih laut. Seperti buih tidak guna kara habuk, rusaun ka rusa isail, tak ada guna sikit habuknya. Sebab apa ya Rasulullah? Kerana kuat kamu tu telah dicabutkan gapo? Al-mahabah, kehebatan kamu dulu. Orang hak gerak, orang duk gerung kepada kamu, hai umat Islam. Sekarang lah ni sifat tu telah dibuang kerana orang kafir kena. Orang kafir tu kena kata kamu sekali hidup sekali tu bukanlah untuk agama kamu, hanya untuk dunia kamu. Apabila mereka kena dan dapati kata kuat dia tu dah jaya isi gapo? Isi otak dan cara hidup orang Islam, maka mereka yakin kata mereka itu tak akan lawan kita, tak akan lawan. Mudah-mudahan ayat kata kuat Maisunia, kuat Amerika, kuat Yahudi dan kuat Europe yang mana buat mereka tu buat otak-otak presiden negara Arab siapakah jadi pengikut mereka dengan cara rahsia. Bawa tengok hari ni kita nampak kata mereka tu jadi sungguh. Dulu kita nak kata jadi, tak ada jadi, tak tu lagi. Nampak kemah juga duk tolong Islam. Tapi berperang ni yakin Israel saat ni tu yakin dan Amerika yakin kata cerak mereka ni tak akan gerak, cerak mereka ni tak akan jalan, cerak dah mereka ini tak akan tolong saudara dia kerana kita dah belok kehendak mereka dan kita dah belok dalam segalanya. Ekonomi pun dibelok, politik pun dibelok, masyarakat pun dibelok, pelajaran pun dibelok. Maka gapo lagi hak mereka boleh gerak? Kerana perasaan seorang dalam negara saat ini pengikut yang mengikut didikan negara yang beri kepada dia. Kalau kurikulum negara tu baik lagu tu, laksuk tu baik lagu tu, budaya tu baik lagu tu, pada suatu hari seperti saya nak baca khutbah banyak kali bahawa negara Arab lainnya buai habis ayat yang ada seteru dengan Yahudi, ayat Quran. Buai habis sejarah yang bentuk lawan dengan Yahudi. Sehingga sejarah Amr bin al-As membuka Baitul Maqdis dibuang ke dalam sejarah, hanya sejarah biasa. Salahuddin al-Ayyubi pembebas Baitul Maqdis juga dibuang dalam sejarah negara-negara Arab. Dalam negara Jordan ke, dalam Saudi ke, dalam Morocco ke, dalam Libya dalam Tunisia ke, pakak buai habis dalam masalah ni. Kerana apa? Kerana tak sewi ada perseteruan, ada perseteruan pada generasi baru. Rung baru nak naik ni tak ada seteru sikit habuk. Semua tu gapo? Mereka tu isi orang pekat atas supaya buat orang bawah ni jadi gapo? Hidup kita hidup demo. Tidak ada dah. Innamal mu'minun ikhwatun tu tak bocor. Al muslim akhul muslim tak bocor. Jadi sekarang lah ni gitu baik kata gapo? Kata mung kuku hidupmu caramu dan hidupku caraku. Begitulah seperti Nabi beritahu kepada kita. Seperti Nabi beritahu kepada kita bahwasanya pada suatu hari umat kita saat ni dan negara dan gapo gininya cinta kepada pengkak saat ni ya takadamuna
Orang panggil kata mereka itu berebut kepada peringkat seperti mana hema berebut makan rupuk. Ibu menata hema tu. Berebut makan rupuk. Dia tak kira dah yang sedok dia tu, sedok hak ni sampai ke boleh dia. Cuba kita tengok seorang pemberita ataupun seorang alim yang kecek hanari Amerik. Minta maaf lah. Kata kenapa Amerik saat itu dibaik dengan Israel dalam keadaan Amerik itu negara yang kaya? Adakah Amerik itu nak guna harta Israel? La, tidak sama sekali. Adakah Amerik saat ini berhajat kepada minyak ke, berhajat kepada gas Israel ke? Tidak berhajat. Tak ada berhajat apakah. Tapi apakah tujuan yang mana Amerik itu dibuat baik dengan Israel? Sampai ke baik dalam setiap media, sampai ke nikah kahwin dengan orang Yahudi. Perempuan dia yebui lagi, mahkamah dia izin. Patut gapo yang nak di situ? Malaikat ada sebaliknya. Sebaliknya emma dia tu dah jadi Yahudi, emma dia tu dah jadi orang panggil kata pengikut, dan letak waliul amri dia nya ialah Amerika. Sebab tu kalau kita tengok Allah ni dalam masalah cinta kepada dunia, percaya kepada dunia, ayat kata waliul amri negara Arab sekarang ni, kalau kita tengok tak ada dah orang lain. Ialah Amerika. Kalau Amerika kata bebaskan Palestin, nascaya dia bebas. Waktu baik kan orang duduk dalam gok, nascaya waktu baik habis orang duduk dalam gok. Kalau dia kata mau igat dia tu kena igat. Kerana gapo semuanya duduk di tangan Amerika dan duduk di tangan Yahudi belaka. Mereka dah isi otak mereka nya jadi begini. Ini satu perkara yang kita kena ambil sedar, dan kita kena ambil khabar bahawasanya Allah SWT telah cuba umat kita ni sampai sekarang ni. Kalaulah tidak begitu dah, Gaza tak sampai 69 hari sampai ke hari ni. Duk perang mesti kena berhenti. Sebab gapakah dalam UN kemarin ni sorak dalam majlis keamanan, dalam UN nak beri akik suara tentang berhenti perang di Israel. Israel kena berhenti perang secara mutlak di Gaza. 159 negara akik tangan. Hanya 30 buah negara yang mana tak ada akik tangan. Patut ada hak negara dalam 10 negara akik itu hak tak ada sokong mana-mana dalam 30, dan hak akik tangan tak sokongnya 10, termasuknya Amerika. Tapi Israel jawab selalu dah di dalam majlis tu, dia kata gapo? Kami tak akan berhenti perang. Patut apa gunanya jadi anggota dalam itu? Apa guna lagi 159 59 negara? Tak ada harga sikit habuk. Kalau duk patak su, Amerika berani buat sampai secara tu sebab gapo? Sebab dia tahu kata dunia tak akan boleh buat gapo. Dunia tak akan boleh buat gapo, terutamanya negara Arab. Tak boleh nak buat perkara habuk. Sebab itulah saudara kita di Gaza hari ni mati dengan teruk benar. Mati dalam keadaan orang panggil kata tidak ada pertolongan. Tapi Allah ma'ahum. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Kita kena ingat situ sudah Allah bersama mereka, dan kita kena ingat bahawasanya sekarang lah ni orang Israel sendiri mengaku bahawasanya ahli Gaza akan menang. Ahli Gaza akan menang di atas dasar gapo? Di atas dasar mereka saat ini pergi atas gapo? Atas dasar jihad fi sabilillah. Di atas jihad fi sabilillah. Bukanlah kerana Gaza, bukanlah kerana Sya'ab Gaza, tak, kerana Baitul Maqdis. Patut nak menang tak? An-Nasru no. Tapi dalam politik mereka, dalam tarbiyah didikan kuat mujahidin mereka, ialah An-Nasru, kemenangan tak wajib kita tengok. Kita kena faham. An-Nasru, kemenangan tak wajib kita tengok. Hanya kita boleh tengoknya Al-Jannah, boleh tengok syurga. Kita kena ingat Hanisa. Hanya kita boleh tengok Al-Jannah, tengok syurga.
kemenangan anak cucu kita boleh menang lagi insya-Allah taala. Dia bunyi lagu tu. Seorang Yahudi yang kata gapo? Orang Palestin saat ni kalau kita tak bunuh dia, tak mati dia, dia tak tinggal tubuh dan jari seputung. Jari kaki seputung, jari tangan seputung. Nascaya dia akik tangan lagu ni lagi. Nascaya dia akik tangan menang lagi. Orang tanya, pemberita tanya dia, nak akik menang mana lagi? Dia tak ada sekarang habuk dah tubuh dia, ada tangan seputung, kaki seputung. Tak, dia akik tangan ni kerana gapo? Kerana anak dia dan cucu dia akan sambung 2 putung ni naik 10 putung semula. Ini nak ayat kata semangat mereka dalam menahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Yang Allah SWT telah beri berkat kepada Masjidil Aqsa yang Nabi suruh kita jaga Baitul Maqdis. Kalaulah hilal Baitul Maqdis, hilallah tempat yang mana Nabi janji kata Allah SWT janji kata ardun mubarakah, dan juga dia tu sebagai haram. Sebagai contoh di adik-beradik Masjidil Al-Haram, Masjidil Madinah Al-Nabawiyah, dialah adik-beradik dia adik yang ketiga. Di sisi pahala pun dia adik yang ketiga. Dia tu 500 kali ganda semaya dalam Masjidil Aqsa. Nak ayat terbesar. Jadi apabila hilal ni hilal habis. Sebab itulah nak ayat kata orang Yahudi saat ni, orang Tauratiin, orang pegang dengan Taurat, dia kata kita saat ni akan kalah dalam peperangan ni kerana kuat kita ni bukan dengan akidah. Kuat tahan kita bukan dengan akidah, tapi pegang akidah. Pegang akidah Taurat dan untuk nak menghancurkan Quran. Tapi mereka tahu kata tahan kuat dia saat ini tidak dididikkan dengan Taurat. Tidak didik dengan Taurat, tidak tarbiyah dengan Taurat, maka kuat dia gitu dengan cara paksa. Lah ni tu sekarang sejuta dah daripada rakyat Israel lagi tu baik kerana tak saya jadi tahan, tak saya pergi. Mereka ada 2 sancak. Jadi hak ni lah nak ayat kata kuat dia tu kena beli tahan Israel ni. Dalam hak ada itu sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, mereka ngaku kata mereka tu kalah. Ada hari ni saja 63 orang, 36 orang. Apa ni? Kutik kuat Hamas, kutik kuat Israel. Masuknya pembesar general-general dalam tahan Israel. Nak ayat kata semangat peperangan saat ni jihad duk di Hamas saat ni, duk di kuat Gaza saat ni tu tinggi. Kerana rakyat Gaza seorang pun mek daripada budak umur boleh kecek siapa ketua, tak ada hak becir. Al-Muqawamah Al-Islamiyah tak ada becir kepada kuat mujahidin. Semuanya pakat sokong kata kalaulah mereka tu dak, aku pula nak ganti. Tu budak umur 10 tahun 12 tahun kecek lagu tu. Kita tu wallahu alam nak siapa dak. Nak kecek siapa setara tu. Pentingnya sidang Jumaat rahmati Allah sekalian. Hamas tak kalah. Saya boleh yakin dan ulama semuanya kecek kata Hamas tak kalah kerana mereka tu duk nampak syurga. Kerana mereka tu duk nampak syurga. Kerana mereka kira kata bala yang besar, pahala tu kau besar. Apabila pahala tu besar dengan kesabaran, maka timbullah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Dengan sabar inilah mereka akan menang. Sehingga haram Yahudi, orang alim Yahudi yang kata mereka akan benar dengan sabar. Mereka akan benar dengan sabar. Maka kita kena yakin juga di situ kerana Allah Subhanahu taala apabila orang sabar, Allah Subhanahu taala redha di atas dia, maka apabila Allah Subhanahu taala redha, Allah Subhanahu taala balik segala apa yang tipu di atas mereka jadi penuh dengan kebaikan insya-Allah taala. Maka kita jangan lupa kita doa banyak-banyak kepada ahli Gaza. Kita doa banyak-banyak kepada ahli Gaza kerana hak tebing barat Palestin, hak ada sebelah lagi kerajaan Palestin, kerajaan otonomi Palestin hari ni tu semua rakyat dia saat ni tu pakat balik jadi ahli Gaza habis. Hak duduk dalam tebing barat. Nak murih kepada kerajaan Palestin Mahmud Abbas.
Maka hari ni tubik natijah kata 70% daripada ahli Dhifah Gharbiyah, penduduk Dhifah Gharbiyah ni saat ni sokong Gaza. Tak say dah. Bila lagi Mahmud Abbas, puak yang kata bila lagi Mahmud Abbas, kamu nak sokong, nak tolong orang Gaza. Saudara kita dok mati di Gaza. Saudara kita sama Arab, sama Islam, sama mengucap la ilaha illallah. Buku tak tolong tu kerana parti ya tu. Kerana parti. Parti Fatah dengan parti Hamas. Allahu Akbar. Walaupun la ilaha illallah dok tengah pun tak boleh nak pergi tolong. Tak siapa nak tolong kerana gapo? Di celah tu dok kamsang Yahudi dan kamsang gapo ni Amerika. Kalau Israel dan Israel menang training Mahmud Abbas mu akan jadi presiden di sana. Akan dicapukan Dhifah Gaza tu masuk dalam Dhifah Gharbiyah. Hak tu hak yang nak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Allah SWT firman kata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jikalau kamu tu paling daripada taat kepada Allah SWT, Allah SWT akan tukar orang yang selain daripada kamu dan tak serupa dengan kamu sikit habuk. Gaza lah ni seorang diri, tapi dalam sosial media ialah yang menang. Semua dalam Amerika, dalam Angkrik, dalam Australia, dalam Perancis, dalam Itali, dalam Jerman, semuanya pakak sokong berlarak untuk Gaza. Siapakah Biden, Joe Biden dalam Amerika sekarang ni kena sabsuan daripada Kongres dia untuk nak cabut Biden. Sebab apa? Sebab harta Amerika saat ni banyak benawi kepada Israel. Sebab itulah Allah SWT akan tukar. Hak ni orang panggil kata kullama auqadu naran lil harbi atfa'ah Allah. Setiap kali mereka itu auqadu naran, pingat api untuk nak perang, isi semangat untuk nak perang dengan Islam, untuk nak peracurkan Islam, Islam jadi mana? Allah SWT kata atfa'ah Allah. Allah SWT memadamkan api itu, mapuhkan api itu, tak dengan orang Islam. Allah SWT wi kepada orang lain. Kerana Allah SWT juga, Nabi SAW ada sabda, Allah SWT akan tolong orang Islam dengan bukan orang Islam. Sini kita kena tahu juga kata orang Europe saat ini bebas mereka saat ini kerana mereka beriman dengan kod mai, dengan undang-undang, mereka boleh buat lagu tu. Itulah kita nak ayat kata insya-Allah dengan apa yang Allah SWT kata di sini wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah SWT akan ganti orang yang lebih baik daripada kamu lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, kita banyaklah berdoa kepada saudara kita di Palestin. Dalam kunut kita, habis-habis kita tak boleh nak baca kunut dalam solat maghrib dan subuh saat itu. Kita baca kunut nawazil, kunut nazilah, yang mana tidak sama dengan kunut-kunut yang dok baca di waktu subuh itu. Di sisi ulama kata kunut nazilah ini mengikut keadaan. Lafaz dia tu mengikut keadaan. Imam semaya hak boleh pandai Arab saat ini boleh berdoa mengikut keadaan benda yang berlaku dalam solat dia saat ini sebagai nusratan, pertolongan untuk saudara kita yang mana duduk dalam kesedihan, dalam kezaliman, kena zalim kepada Israel yang mana mereka saat ini tidak ada rahmat kepada siapa pun.
Dengan itu, pada hari Jumaat yang hari yang mulia ini, sama-samalah kita berdoa dan banyak kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان من بقاع الأرض برحمتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اجعل لإخواننا في فلسطين قوة وعزيمة وانصرهم برحمتك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.